Barisan Khidmat Bantu Sekolah Amanah JPM Pahang dan PPD Kuantan. Barisan Pentadbir SMK Tanjung Lumpur, SK Kempadan dan SK Tanjung Lumpur. Guru-guru, Datuk Datin, Doktor, Tuan Puan, hadirin dan hadirat sekalian. Program Sekolah Amanah merupakan cetusan dan jalinan kerjasama antara JPN Pahang, Yayasan Amir, LipEd Services dan Yayasan Pahang untuk merealisasikan suatu gagasan dan percampahan ilmu secara tuntas menerusi elemen perkongsian amalan terbaik dalam pembelajaran dan pemudahcaraan guru. Hadirin sekalian, majlis kita pada hari ini akan dimulakan dengan ucapan daripada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Zaimi bin Abu Bakar, Pengarah JPM Pahang untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha timbalan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, KPP Kanan, sektor-sektor Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai pendidikan daerah Negeri Pahang yang berusaha Yayasan Amir, LipEd Services, Task Force JPN Pahang, Task Force PPD Kuantan, bagi sekolah-sekolah amanah seterusnya, ketiga-tiga sekolah amanah Negeri Pahang, iaitu Sekolah Menengah Tanjung Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur dan SK Kempadan. Pertama-tama saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada ketiga-tiga sekolah amanah yang telah melalui 5 tahun program sekolah amanah. Terima kasih saya ingin ucapkan juga kepada pihak Yayasan Amir dan LipEd kerana telah berjaya membimbing guru-guru di ketiga sekolah amanah ini secara langsungnya dari segi budaya kepimpinan dan budaya pembelajaran secara holistiknya dari segi kepimpinan, PDPC dan juga environment pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Task Force Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan juga Task Force PPD Kuantan kerana telah berjaya dan memberi khidmat bantu yang cukup bagus dalam pastikan bahawa kejayaan sekolah amanah di Kuantan ini, khusus Negeri Pahang ini, mencapai sasaran dan matlabatnya. Ketiga-tiga sekolah amanah kita ini di Kuantan ini berjaya menghasilkan 3 program atas talian secara online, iaitu yang melibatkan pertandingan robotik, kolikium kajian tindakan dan juga pembelajaran kompetisi sekolah amanah. Berkat usaha, inisiatif, kesabaran, komitmen serta integriti semua pihak, kita telah dapat hasil. Dan yang mana walaupun pada peringkat awal kita diduga dengan pelbagai cabaran dan kesusahan, namun kita dapat lalui dan telah membuahkan hasil yang mana ia memberi kita kebahagiaan dari segi kejadian murid itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Zaimi bin Bakar atas ucapan yang cukup bermakna itu tadi. Ladies and gentlemen, on this glorious day, I'd like to invite Madam Zaida Khalidah binti Syari, the Chief Executive Officer of Yayasan Amir, to present her speech. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Izin saya perkenalkan diri, saya Zaida dari Yayasan Amir. Bagi pihak Yayasan Amir, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pengetua-pengetua, guru sekolah besar dan warga Sekolah Amanah Negeri Pahang kohort 2000. Saya faham perjalanan program ini bukannya mudah untuk semua ya, tapi saya berharap agar ianya telah memberi manfaat kepada ramai, terutama sekali kepada anak kita di sekolah. Program ini dapat dijalankan dengan jayanya kerjasama dan sokongan dari pelbagai pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pegawai JPN di Pahang, daerah Kuantan, rakan-rakan perjuangan LE dan juga pelajar-pelajar kami Yayasan Pahang dan Khazanah atas kepercayaan mereka ke atas program ini. Kami amat berbangga dengan pencapaian sekolah-sekolah kami dan kami berharap agar sekolah-sekolah kami terus mengukuhkan lagi trust school practices, melestarikan trust school practices dan terus menjadi model sekolah amanah
dan bukan kepada sekolah-sekolah lain di negeri Pahang. Akhir kata, saya mengucapkan all the best cikgu-cikgu sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu satu hari nanti, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan, saya Hajah Misbah binti Hassan, Pegawai Menteri Sekolah Amanah JPM Pahang, dan di sebelah saya moderator yang kedua Datin Harlina, Pegawai Peja PPD Kuantan. Jadi saya dengan seterusnya menjemput bentang kajian tindakan yang pertama. Dipersilakan Cikgu Rufizah Mokhtar dari SK Tanjung Lumpur dengan tajuk kajian tindakan beliau murid menguasai kemahiran membaca KV. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Rufizah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya perkenalkan diri saya Cikgu Rufizah binti Mokhtar daripada SK Tanjung Lumpur, Kuantan. Saya merupakan guru prasekolah, di mana tajuk kajian saya pada pagi ini ialah murid menguasai kemahiran membaca KV. Okey. Penyataan masalah berkaitan dengan kajian saya iaitu yang pertamanya ingatan murid terhadap huruf abjad dan vokal. Manakala yang kedua iaitu sikap murid yang mudah lupa dan bersikap negatif terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan kesesuaian bahan bantu mengajar guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita lihat pada slide yang ketiga iaitu berkaitan dengan strategi bahan. Okey, strategi yang bahan yang saya gunakan terdiri daripada 3 aras murid iaitu murid potensi, murid sederhana dan murid cemerlang. Okey, kita rujuk kepada murid potensi di mana murid saya akan baca dan cantumkan huruf menjadi suku kata KV berpandukan gambar. Manakala murid sederhana, murid boleh baca dan mencantumkan suku kata KV menjadi perkataan bermakna dengan menggunakan kits yang kedua iaitu kad magic lipat KV seperti dalam slide yang telah disediakan. Manakala murid cemerlang pula, murid boleh menggunakan kits yang ketiga iaitu baca petikan dari ayat mudah, di mana saya juga telah menyediakan Anyflix buku online kepada murid sebagai aktiviti pengayaan, dan juga saya banyakkan kad-kad bacaan murid dalam kelas untuk dibaca pada bila-bila waktu yang sesuai. Okey, kita tengok kepada data dapatan di mana saya telah menggunakan data dapatan 3 iaitu perbualan dengan murid, di mana saya telah bersemuka dengan murid. Saya dapat bersemuka dengan murid dan saya tanya apa masalah mereka. Yang kedua melalui senarai semak dan perbincangan bersama ibu bapa penjaga. Okey, yang ketiga melalui penilaian bacaan secara individu. Okey, yang ketiga berkaitan dengan impak. Okey, kita tengok impak daripada kit yang telah saya gunakan. Okey, kita boleh lihat kepada graf pencapaian murid yang menguasai dan belum menguasai selepas menggunakan kit bahan yang telah saya sediakan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Adakah bahan yang dibina membantu keupayaan murid menguasai kemahiran membaca daripada pengalaman cikgu bersama murid-murid cikgu? Dipersilakan Cikgu Rufizah. Okey, alhamdulillah murid saya telah menguasai bacaan dengan baik dengan adanya kits yang telah saya bina tersebut, dan berjaya membantu dalam tahap penguasaan pembacaan mereka, dan mereka boleh kita katakan betul huruf tu tak ada untuk kelas yang saya ajar. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, now I call upon our second presenter, Puan Armaliza binti Rahman from SK Tanjung Lumpur with her action research writing hunt. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning. Allow me to introduce myself. My name is Puan Armaliza binti Rahman, and recently I'm teaching in SK Tanjung Lumpur.
and I have 19 years of experience teaching English in primary school. The topic for my action research today is writing, Han. Okay, writing is one of the important skills that pupils have to learn and acquire starting from their primary education. Okay. As you can see in the pie chart, okay, most of the pupils in my classroom, which has 22 pupils all over, okay, they are the E graders, means that they got lower grades for their writing paper. And I found that they are lack of vocabulary and they have low grammar proficiency. After doing the postmortem to the weaknesses of my pupils, I come out with 3 strategies. Okay, the first one is for grammar drilling. Okay, during their hunting their writing skills, they have to acquire grammar. Okay, so that they can write better. Number 2, they are going to master the vocabulary, and then after they passes all these skills, and then I let them to write step by step, starting from simple sentences which contain one subject, one verb, and one object. The modules, I prepared 3 modules for my pupils. One is for low achievement, and one for intermediate achievers, and last one is for high achievers. Okay, for the low and intermediate achievers, I asked them to do more on vocabulary, which they have to work with their dictionary, because learning foreign language without dictionary is very impossible. Okay, so after that, then they can further to the writing strategies. Okay, for the high achievers, I set the questions or the modules is more dependable. It means they have to find out and they have to scratch out what they remember about the vocabulary they have learned. And then for high achievers, I do a lot of writing activity, and I introduce for them the actual pattern for writing, simple pattern, which means they have to write one subject, one verb, and one object. Right, actually my module was break into 2. The first cycle, these are the achievement that they get, all right. The first cycle is meant for grammar drilling activity, which I provide 74 MCQs questions. Okay, I found that they are improving in their comprehension of grammar and how to use correct grammar thoroughly. And number 1 is cycle 2. Cycle 2 is the module that I showed before. All right, okay. The average achievers are increased, okay, better than before, better than the first grades that they get for their TOV marks soon. Thank you so much, Puan Amaliza. May I know what are the challenges that you face in implementing the module? When I implement the module, okay, I face 2 major challenges. Okay, number 1 is time constraint, because I need to trace what are their weaknesses, and I can prepare the next lesson for them to get back what they have to learn. Okay, number 2, I meet some challenges with pupil readiness. Okay. Yeah, well done, Puan Amaliza. Hopefully this module will be a success and can be shared with many. Once again, I congratulate you. Thank you. Cikgu seterusnya saya jemput pembentang seterusnya Cikgu Hasmawati binti Bakri, guru ketiga yang akan membentangkan kajian tindakan dari SK Tanjung Lumpur dengan tajuk beliau tingkatkan penguasaan kemahiran membaca 3 suku kata terbuka KV bagi murid 6 tahun prasekolah. Dipersilakan Cikgu Hasmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Nama saya Hasmawati binti Bakri. Saya adalah guru prasekolah SK Tanjung Lumpur. Tajuk kajian tindakan saya hari ini ialah tingkatkan penguasaan kemahiran membaca 3 suku kata terbuka KV bagi murid prasekolah SK Tanjung Lumpur. Penyertaan masalah ialah meningkatkan penguasaan membaca 3 suku kata KV bagi murid prasekolah.
Kumpulan sasaran saya adalah murid 6 tahun dan punca-punca masalah yang dapat dikesan adalah murid tidak mengecam dan mengenal huruf-huruf, murid tidak menguasai kemahiran mengeja dan membunyikan suku kata, murid yang ketiga, ibu bapa tidak memberi kerjasama dan tidak mempunyai masa untuk memantau kerja rumah anak di rumah. Intervensi yang saya lakukan adalah murid kenal abjad dan bermain dengan kad huruf, murid membatangkan suku kata terlebih dahulu sebelum menyebut seluruh perkataan, guru menyediakan buku membaca untuk murid dan murid membaca bersama ibu bapa di rumah dan guru membuat penilaian berterusan dan memaklumkan terus kepada ibu bapa tahap penguasaan murid. Ujian ini dijalankan untuk 2 orang murid prasekolah. Dapatan ini ada juga murid yang tidak hadir ketika ujian ini dijalankan. Okey, ikut yang warna ungu adalah ujian 1 dan warna merah itu adalah ujian kedua. Untuk pengetahuan semua, KV ini adalah contohnya adalah seperti perahu, sepana, kelabu. Okey, daripada slide itu juga saya menyediakan borang penilaian murid yang saya gunakan untuk kedua-dua ujian tersebut. Daripada langkah pertama, kedua dan yang ketiga. Melihat pada simulasi tersebut, intervensi yang pertama, murid bermain dekat huruf, menyusun huruf dan menyebut huruf. Intervensi yang kedua, murid membatangkan suku kata terbuka menggunakan kad yang berwarna-warni. Okey, yang ketiga, murid mula membina suku kata terbuka KV berpandukan gambar dan murid membaca buku bacaan bersama guru. Dan saya sediakan sekali adalah itu ada gambar di bawah adalah kit pembelajaran yang saya gunakan adalah seperti kad bacaan yang berwarna-warni. Ini adalah kekuatan saya menjadikan kit pembelajaran ini berkesan ialah penglibatan ibu bapa di rumah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita ada satu soalan untuk cikgu. Adakah aktiviti yang cikgu rancang ini melibatkan tunjang yang ada dalam standard kurikulum prasekolah kebangsaan SKP? Dipersilakan Cikgu Hasmawati dengan jawapan. Ya, itu adalah perkara yang saya tekankan iaitu melibatkan 6 tunjang yang ada dalam standard kurikulum prasekolah kebangsaan iaitu SKPK. Itu yang kita terapkan dalam pembelajaran di prasekolah. Okey, terima kasih di atas jawapan. Maka Cikgu Hasmawati tadi adalah guru yang terakhir untuk sahaja tindakan terbaik dari SK Tanjung Lumpur. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga pembentang dari SK Tanjung Lumpur. Tanpa membuang masa, saya menjemput pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Hazli Eliana binti Ahmad dari SMK Tanjung Lumpur. Kajian tindakannya adalah berkaitan dengan meningkatkan kemahiran pelajar menguasai topik momentum menggunakan kaedah inquiry. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator Datin Harlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Hazmi Eliana binti Ahmad. Saya merupakan Ketua Panitia Fizik di SMK Tanjung Lumpur. Saya telah berkhidmat sebagai guru selama 9 tahun dan mempunyai pengalaman mengajar fizik selama 6 tahun. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran pelajar menguasai topik momentum menggunakan kaedah inquiry. Kenyataan masalah, seperti mana yang kita sedia maklum, bilangan pelajar yang mengikuti aliran sains tulen semakin berkurang. Di sekolah saya contohnya hanya 5% daripada pelajar tingkatan 4 yang mengikuti aliran ini. Ini disebabkan oleh mentaliti mereka yang beranggapan bahawa subjek sains tulen ini sukar. Strategi yang saya gunakan untuk 11 orang responden saya ialah dengan menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry. Pembelajaran berasaskan inquiry adalah satu pendekatan pedagogi pembelajaran yang berpaksikan kepada persoalan dan soalan-soalan untuk merungkai tajuk yang dipelajari.
Dalam pembelajaran inquiry, terdapat 4 jenis inquiry iaitu inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry berpandu dan inquiry terbuka. Bagi pelajar potensi, saya gabungkan inquiry pengesahan dan berstruktur di mana murid diberikan soalan, teori serta kaedah mencari jawapan dan mereka hanya mengulang proses ini untuk mengasah kemahiran kolaboratif dan berfikir mereka. Bagi pelajar sederhana, saya menggunakan inquiry berstruktur di mana murid diberikan soalan dan mereka putuskan kaedah mereka sendiri untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan yang diberi. Bagi pelajar cemerlang pula, saya gunakan inquiry terbuka di mana saya hanya memberikan tajuk, pelajar membina soalan daripada tajuk yang diberi dan pelajar putuskan sendiri kaedah yang ingin mereka guna untuk merungkai persoalan-persoalan yang mereka ingin dapat pengesahan daripada dapatan kajian. Kitaran 1 merupakan TOV di mana saya mengajar topik momentum menggunakan kaedah mengajar yang biasa iaitu dalam kitaran 2 saya menerapkan strategi pembelajaran berasaskan inquiry di mana bagi menerangkan momentum. Kumpulan potensi saya bekalkan soalan dan mereka mencari jawapan untuk soalan tersebut daripada buku teks dan nota-nota yang saya bekalkan. Seterusnya menulis dan menghafal jawapan itu berulang kali. Pelajar sederhana pula, saya bekalkan soalan dan mereka memilih untuk mencari jawapan setelah mereka berbincang dan mereka memilih untuk menggunakan sumber YouTube dan juga internet, buku teks dan buku rujukan. Dalam kitaran 3, manakala pelajar cemerlang, mereka bina soalan mereka sendiri. Dekat kitaran 3 pula, pelajar belajar subtopik aplikasi prinsip keabadian momentum. Pelajar potensi dan sederhana masih menggunakan kaedah yang sama untuk mencari aplikasi prinsip keabadian momentum, manakala pelajar cemerlang telah berbincang dan memilih untuk mereka bentuk dan membina roket air itu sendiri. Seperti yang kita dapat lihat, data menunjukkan rekod dapatan daripada kitaran 1 hingga kitaran 3. Setiap kali selepas kitaran, 11 orang responden akan dibekalkan soalan ujian yang sama. Dalam kitaran 1, kita dapat lihat masih ada pelajar yang dapat markah 1, 2 dan 3. Sebaliknya, bila kitaran 3 terdapat kemajuan di mana tiada lagi pelajar yang mendapat markah 5. Impak daripada kajian tindakan ini seperti mana yang kita dapat lihat, bilangan kumpulan cemerlang meningkat kepada 8 orang berbanding 3 orang sebelum ini, manakala pelajar kumpulan potensi telah memasuki kumpulan sederhana. Sekian saja pembentangan dari saya dan saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, baik. Terima kasih ya Cikgu Hazli. Boleh tak Cikgu kongsikan dengan kita semua bagaimana kajian tindakan Cikgu ni boleh mengubah pengajaran Cikgu? Dengan menjalankan kajian tindakan, saya sebagai guru belajar teknik yang baru. Pembelajaran bukan hanya terhad kepada pelajar semata-mata tetapi saya juga sebagai guru. Saya mencuba setiap kaedah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan sekaligus memastikan ianya bermaklumat dan sampai kepada pelajar. Terima kasih. Tahniah atas kerja yang telah Cikgu laksanakan. Kita jemput pembentang seterusnya dari SMK Tanjung Lumpur, Cikgu Norin Fadilah binti Ghazali dengan kemahiran dengan tajuk tindakan beliau, kemahiran murid dalam pengetahuan dan penghasilan catatan dalam aktiviti bergambar. Dipersilakan Cikgu Norin Fadilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norin Fadilah binti Ghazali dan saya kini sedang mengajar di SMK Tanjung Lumpur dan saya adalah seorang guru pendidikan seni visual. Telah berkhidmat sebagai guru selama 10 tahun. Jadi topik kajian saya ini bertajuk kemahiran murid dalam pengetahuan dan penghasilan catatan dalam aktiviti menggambar. Jadi topik ini diambil sebagai salah satu persediaan murid bagi menghadapi SPM pada tahun 2021. Timbulnya kajian ini melalui penyataan masalah pelajar dalam penggunaan media catatan. Jadi penyataan masalah yang pertama yang saya dapat, yang pertama sekali kurang pengetahuan tentang jenis media basah dan juga 4 teknik catatan cat air. Permasalahan yang kedua adalah melibatkan keyakinan diri pelajar. Yang ketiganya lebih kepada pengurusan masa untuk peperiksaan. Next.
Okey, di sini adalah kriteria pemarkahan. Okey, kriteria pemarkahan ini adalah berdasarkan kepada skema pemarkahan SPM. Okey, dan juga kita akan gunakan skema pemarkahan ini untuk tingkatan 4 bagi peperiksaan kertas 2 seni visual. Okey, jadi saya tekankan di sini adalah kriteria yang kedua iaitu warna. Okay, so ada 4 kriteria, jadi saya tekankan kepada 4 kriteria yang pertama, yang kedua iaitu warna, yang merangkumi markah sebanyak 15 markah. Okay, jadi kalau diikutkan pada situ, penekanan saya lebih kepada olahan teknik mewarna dan campuran warna yang matang diutamakan dalam penggunaan media basah. Strategi yang digunakan, saya telah mengambil kajian daripada Timo Jokela sebagai contoh untuk mengaplikasikan dalam kajian tindakan saya yang berkaitan dengan seni. Jadi apa yang saya rancangnya bermula daripada refleksi. Refleksi itu saya ambil daripada hasil karya pelajar dan juga soal jawab bersama pelajar. Terusnya saya merancang melalui perbincangan bersama dengan panitia saya, bersama dengan murid dan juga perancangan di dalam PDPC saya. Seterusnya tindakan yang diambil adalah melalui penghasilan karya di dalam kelas. So untuk kajian tindakan ini saya telah menjalankan 3 cycle, 3 cycle untuk kajian tindakan saya lah. Dan melalui pemerhatian saya buat adalah melalui pemerhatian proses pelajar mencampur warna, proses murid mengaplikasikan warna, dan seterusnya adalah menetapkan masa, bagaimana secepat mana pelajar boleh menghasilkan karya. Dan akhir sekali saya akan mendokumentkan saya punya dapatan melalui hasil kerja dan juga pemarkahan yang telah diberi. Jadi melalui hasil karya saya telah mengkategorikan pelajar kepada 3 aras. Yang pertama adalah murid cemerlang, murid sederhana dan juga murid lemah. Selepas itu, setelah test kedua dijalankan, pelajar cemerlang saya telah memberikan gambar rajah yang sedikit sukar dan di situ boleh dapat lihat ada beberapa teknik catatan. Itu yang kita perlukanlah dalam penghasilan catatan, teknik, beberapa teknik. Sama dengan murid sederhana, cuma dari segi campuran warnanya masih lagi kurang tepat, dan juga murid lemah ni masih lagi tidak ada campuran warna. Ini adalah dari segi pemarkahan. Untuk test yang pertama tu, kalau di situ kita dapat lihat pada awalnya saya sudah kategorikan 4 murid di dalam kategori cemerlang. Dan beberapa orang di kategori sederhana dan memang ramai yang berada di aras lemah lah. Selepas test kedua pertama dijalankan, saya dapat dilihat di situ pertambahan murid cemerlang, dan murid yang lemah pun ada beberapa orang sudah dinaikkan ke aras sederhana. Dan murid lemah tu sebenarnya terdiri daripada majoriti pelajar yang tak hadir ke sekolah lah. Dan test yang terakhir jumlahnya masih sama seperti test yang pertama, cuma di situ ada peningkatan pemarkahan hasil kerja mereka lah. Sebabnya kita perlukan 15 markah, jadi peningkatan markah di situ hampir lah. So itu sahaja. Dalam kita, mengapa perlu tekan pada cat air sedangkan kita ada pensel warna dan pelbagai bahan lain untuk subjek pendidikan seni. Silakan Cikgu Nuri. Memang dalam peperiksaan kita benarkan pelajar untuk menggunakan pelbagai media. Contoh ada media kering seperti pensel warna, ada oil pastel dan sebagainya. Tetapi apabila kita melibatkan pemarkahan untuk pendidikan seni, pelajar yang menggunakan cat air ni kebiasaannya markahnya lebih bagus. Jadi kalau pelajar ni langsung tak menggunakan media basah untuk peperiksaan, jadi rugilah dari segi pemarkahan. Sebabnya pemarkahan untuk media kering ni, orang kata nak dapat yang cemerlang tu tak ramai. Jadi sebab tu nak tak nak kita kena cuba tekankan kepada pelajar ni, nak tak nak kena cuba juga dengan cat air. Jadi sebab tu pentingnya pengetahuan mereka dalam catatan cat air walaupun penggunaannya sedikit untuk
peperiksaan. So itu Pada pendapat saya, pendidikan seni ini adalah suatu subjek yang betul-betul mengasah bakat murid-murid. Okey, terima kasih. Saya serahkan kepada Datin Halina. Dipersilakan Datin. Terima kasih sahabat Puan Hajah Misbah. Baik, saya seterusnya menjemput Cikgu Rashiha binti Sahilan. Cikgu Rashiha adalah dari SMK Tanjung Lumpur dan tajuk kajian tindakannya adalah meningkatkan keberkesanan dalam menghuraikan fakta sejarah berdasarkan kaedah akronim. Diri saya Cikgu Rashiha binti Sahilan. Saya mengajar di SMK Tanjung Lumpur, mengajar mata pelajaran sejarah. Tajuk kajian saya ialah meningkatkan keberkesanan menghuraikan fakta sejarah berdasarkan kaedah akronim rantaian fakta. Dan sedia maklum, kaedah menghuraikan, kemahiran menghuraikan adalah salah satu kemahiran yang sangat ditekankan dalam DSKP Sejarah KSSM. Berkaitan dengan isu mata pelajaran sejarah, ya, isu yang sering dibangkitkan dalam mata pelajaran sejarah ialah mata pelajaran ini seperti yang kita lihat, ia adalah satu subjek yang sangat membosankan, susah, ya. Mereka tak tahu bagaimana nak menghuraikan dan tidak tahu bagaimana nak mengesan, manakah fakta, manakah huraian dan manakah contoh. Jadi akibatnya itulah yang berlaku, mereka akan menghantar kertas kosong dalam peperiksaan dan seterusnya gagal dalam mata pelajaran sejarah. Ini strategi yang saya gunakan. Strateginya agak kalau kita lihat mudah, ABC, ya. Tapi sebenarnya kalau di peringkat awal agak struggle juga cikgu nak membimbing pelajar. Okey, strateginya A itu adalah apa tu melihat pada fakta, ya. B itu bagaimana, C adalah contoh. Pelajar akan dibahagikan kepada 3 kumpulan yang berbeza, iaitu kumpulan cemerlang, sederhana dan lemah. Dan setiap pelajar ini saya berikan bahan dan latihan yang berbeza. Okay, apabila pelajar dah mengesan apakah fakta, ya, pelajar akan mencipta akronim. Ya, akronim ikut kebebasan masing-masing, ikut kreativiti masing-masing. Ya, begitu juga dari segi aspek huraian. Ya, pelajar akan buat akronim juga mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Ya, pelajar akan berbincang dalam kumpulan, ya, untuk mencipta akronim bagi fakta dan juga huraian ini. Dan bagi mengukuhkan penguasaan pelajar, ya, pelajar akan diberi latihan yang berbeza. Bagi pengukuhan, ya, saya akan sentiasa mengulang-ulang fakta sebelum kita memulakan tajuk yang baru, ya, kita akan sebut fakta untuk topik yang sebelum ini. Ya, jadi bila contohnya seorang pelajar akan sebut satu tajuk, ya, satu fakta, kemudian pelajar lain akan menyambung. Jadi pelajar akan terus ingatlah. Okay, dan seterusnya dikukuhkan melalui ujian. Ini adalah antara dapatan-dapatan kajian. Okay, kalau dalam kitaran pertama tu kita lihat, ya, pelajar akan membuat eksplorasi fakta, mencari fakta, apakah huraian dan apakah contoh. Ya, dalam kitaran yang kedua, pelajar akan membuat latihan, ya, kemudian melalui fakta berantai. Ya. Kat sini pelajar akan membuat huraian dalam bentuk latihan yang berbeza dan kitaran ketiga kita akan buat kaedah pemantapan fakta, ya, melalui ujian dalam kelas. Okay, ini adalah impak daripada tindakan yang telah dilakukan, ya, kumpulan cemerlang, ya, kumpulan sederhana dan juga kumpulan potensi. Kalau kita lihat hasilnya dalam peperiksaan pertengahan tahun, ya, hanya seorang saja pelajar yang gagal dan bilangan pelajar cemerlang telah meningkat kepada 14 orang berbanding hanya 4 orang saja sebelum ini, dan mereka mempunyai kemahiran yakin dalam membuat huraian. Okay, saya rasa itu saja daripada saya dan sekian, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Cikgu Rashiha. Boleh tak Cikgu cuba kongsikan pendapat Cikgu, oleh kerana kita ni memang kita sedang mengangkat pembelajaran abad 21. Jadi macam mana kalau kajian ini, kajian yang cikgu laksanakan ni boleh diaplikasikan sebagai wow factor dalam PAK 21? Okey, sebenarnya dalam pembelajaran sejarah saya
menekankan pembelajaran secara kooperatif. Ya. Saya tidak mahu seorang pelajar saja terlibat dalam pembelajaran. Saya tak mahu berfokus pada guru. Ya, saya suka melibatkan semua pelajar saya dalam kelas dan contohnya dalam aktiviti cari maklumat, eksplorasi fakta tadi, ya, pelajar akan membuat hasil tugasan mereka secara kerjasama, secara kooperatif dan mengenal pasti apakah fakta, huraian, contoh itu secara bersama. Kemudian saya menekankan aspek kreatif dan inovatif di mana pelajar boleh mencipta akronim mereka sendiri dengan cara mereka sendiri dan mereka ada kebebasan. Mereka boleh beri idea mereka dalam kelas. Ya, tahniah ya cikgu, sebab kita tahu yang sejarah ni adalah subjek yang agak membosankan jika tak ada inisiatif atau kreativiti dari pihak guru. Dan saya yakin pembelajaran cikgu sangat menarik dan akan membuatkan murid-murid nanti akan suka pelajaran cikgu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Alhamdulillah ketiga-tiga cikgu dari SMK Tanjung Lumpur telah selesai berkongsi kajian tindakan terbaik pada sesi kali ini. Seterusnya kita beralih kepada Sekolah Amanah Pahang yang ketiga iaitu SK Kempadang. Bagi meneruskan majlis, saya jemput Cikgu Nur Suzini binti Zakaria, pembentang pertama dari SK Kempadang, dengan tajuk kajian tindakan beliau, kemahiran mengenal warna asas di kalangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni. Dipersilakan Cikgu Nur Suzini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Suzini binti Zakaria, Cikgu Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dari SK Kempadang. Pengalaman mengajar saya selama 10 tahun dalam pendidikan khas. Tajuk kajian saya ialah kemahiran mengenal warna asas dalam kalangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni. Okey, untuk penyataan masalah yang saya laksanakan dengan mengenal pasti masalah dijalankan melalui senarai semak tajuk iaitu kemahiran mengenal warna asas. Okey, jadual di bawah menunjukkan kemahiran yang keempat iaitu mengenal warna yang tidak dapat dikuasai oleh murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam kelas pendidikan khas Ibnu Sina yang seramai 7 orang murid. Okey, strategi yang dijalankan ialah 3 iaitu yang pertama pemerhatian, yang kedua temu bual dan yang ketiga analisis dokumen dalam penelitian dokumen. Okey, untuk dapat data dapatan pula saya menjalankan 2 perbandingan iaitu melalui jadual markah dan juga graf di mana markah diperolehi dalam mengikut PLC 1 hingga 4 adalah dalam peratus dan TP iaitu tahap pencapaian. Kita dapat lihat dalam graf yang di sebelah kanan yang di atas itu menunjukkan graf peratus mengikut 4 PSC, PS1, 2, 3 dan 4 di mana berlaku peningkatan, manakala yang graf di bawah menunjukkan tahap pencapaian melalui 4 PSC juga di mana tahap pencapaian itu daripada tidak menguasai murid kepada menguasai. Okey, impact yang saya dah dapat ialah kesan kepada murid di mana terdapat 2 impact iaitu kesan dari sudut minat murid dan juga dari sudut penguasaan murid. Okey, untuk dari sudut penguasaan murid pula berlaku peningkatan akademik di mana murid itu dapat mengenal warna asas dengan baik dan keputusan penguasaan murid itu kita dapat lihat dalam analisis perbandingan data yang saya bentangkan tadi. Okey, kedua-dua daripada kesan ini maknanya yang strategi yang saya jalankan semasa interogasi itu dapat menunjukkan tahap pencapaian dan peningkatan yang berdasarkan mengenai kemahiran mengenal warna asas bagi murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran.
Okey, ini adalah antara teaching kit yang saya guna. Terdapat 5 bahan teaching kit. Yang pertama, kad gambar berwarna dengan kad bentuk asas berwarna untuk murid yang lemah. Manakala yang kedua, kad gambar berwarna dengan kad perkataan untuk murid yang sederhana. Yang ketiga, kad bentuk asas berwarna dengan kad perkataan berwarna untuk murid yang lemah. Yang keempat, penggunaan roda warna asas di mana penggunaan ini kita tunjuk secara berdepan dengan murid untuk murid lebih mendalam mengenal warna asas. Yang kelima, penggunaan kipas warna yang mengandungi 5W 1H di mana saya menggunakan kipas warna ini untuk teknik pengenalan dan maklum balas antara guru dengan murid semasa KTPC dijalankan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suzini. Boleh tak Cikgu kongsikan apakah bahan pengajaran yang sesuai digunakan oleh murid ikan khas dalam konteks mengenal warna seterusnya boleh digunakan ini di dalam subjek yang lain? Jawapan kepada persoalan tersebut, bagi murid pendidikan khas masalah pengajaran mengenal warna, dalam kajian saya menggunakan bahan bantu mengajar yang bersaiz sederhana atau besar supaya murid dapat melihat dengan lebih jelas. Lepas tu saya menggunakan penggunaan warna yang terang supaya murid dapat mengenal dan mengecam warna dengan jelas. Seterusnya penggunaan bahan secara maujud supaya murid dapat menarik murid minat murid untuk belajar mengenai warna. Mana penggunaan dari segi penggunaan roda warna yang saya gunakan. Dan yang terakhir adalah bahan yang berbeza mengikut tahap murid. Dan tahniah kepada Cikgu Suzini. Pendapat saya cikgu yang berada bersama-sama murid-murid pendidikan khas ini memang memerlukan kesabaran dan kreativiti yang amat tinggi. Terima kasih. Saya serahkan kepada Datin Harlina untuk presenter seterusnya. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput pembentang kedua dari SK Kempadan iaitu Cikgu Faridah binti Abdul Rahman dengan tajuk kajian tindakannya menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 10. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Puan Faridah binti Abdul Rahman dari SK Kempadan, sekarang mengajar di prasekolah, dan tajuk kajian tindakan saya pada kali ini ialah untuk menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 10. Kajian tindakan saya ialah seramai 22 orang murid sahaja kerana memandangkan 3 orang murid saya tidak hadir selepas PKP, dan saya menggunakan 4 kaedah dalam meninjau permasalahan murid-murid saya, iaitu cara ujian, pemerhatian, temu bual dan juga latihan. Dari semua tinjauan yang saya jalankan, saya dapat klasifikasikan murid saya kepada 3 permasalahan utama dalam operasi tambah, iaitu yang pertama, murid tidak dapat menyusun ayat matematik dengan betul, dan permasalahan kedua, murid tidak dapat melengkapkan pembilang dan nombor, dan permasalahan yang ketiga ialah murid saya tidak dapat menyelesaikan terus ayat matematik tambah. Dari ketiga-tiga ujian yang telah saya jalankan, saya dapat klasifikasikan murid-murid saya kepada 3 kumpulan utama, iaitu kumpulan berpotensi, kumpulan sederhana dan juga kumpulan yang cemerlang. Daripada ketiga-tiga kumpulan tersebut, saya susun strategi sebanyak 3 strategi setiap kumpulan, iaitu potensi ada 3 strategi, kumpulan sederhana 3 strategi juga, dan kumpulan cemerlang 3 strategi juga. Okey, carta pie menunjukkan bilangan murid setiap kumpulan. Manakala carta bar yang di sebelah situ, di sebelah carta pie
jelas menunjukkan bahawa berlaku banyak peningkatan setelah tiga strategi yang saya gunakan. Yang paling membanggakan diri saya ialah kumpulan potensi sudah tak ada dah, dia duduk dalam kumpulan potensi. Ini ialah teaching kit saya yang saya gunakan, iaitu untuk kumpulan potensi saya gunakan untuk strategi satu pada setiap kumpulan saya gunakan terowong ajaib ataupun magic tunnel. Okey, untuk strategi yang kedua untuk kumpulan potensi saya gunakan kad susunan nombor dan juga pembilang. Kebanyakan kumpulan potensi ini ialah murid-murid yang agak lemah dan tidak mantap dengan nombor. Jadinya mereka akan keliru dengan simbol nombor dan inilah panduannya untuk memantapkan nombor. Dan lagi strategi yang ketiga untuk kumpulan potensi saya gunakan set latihan tubi dan magic roll bergambar. Daripada strategi-strategi dan kitaran yang telah saya buat, kesan kepada murid ialah pertama, kesan dari segi sikap, iaitu murid rasa diberi perhatian, berkeinginan untuk melibatkan diri, berani, seronok dan mereka semakin suka kepada cabaran. Perubahan daripada aspek pelajaran yang paling jelas ialah pertama, murid berjaya menambah dua nombor satu digit dengan betul dan seterusnya murid tidak lagi keliru untuk menukarkan gambar kepada pembilang dan sebaliknya, serta murid menganggap subjek matematik satu yang menarik dan murid berjaya akhirnya menambah serta menulis ayat matematik dengan betul. Ini ialah antara aktiviti-aktiviti yang saya jalankan dalam kelas bersama dengan murid. Itu sajalah persembahan pembentangan saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Farida. Sangat menarik dan sebenarnya sangat dekat di hati anak-anak tu, saya yakin bila bahan pengajaran cikgu dapat dipegang dengan warna yang menarik. Cumanya saya nak tanya satu soalan lain secara peribadi. Kenapa cikgu gunakan bahan-bahan dan teknik pengajaran yang sebegini, yang kalau kita nak katakan yang macam style lama yang lebih yang zaman dulu-dulu kita guna berbanding dengan arus teknologi yang ada sekarang? Terima kasih juga atas soalan itu tadi. Okey, sebenarnya memang sekarang kita bergerak selaras dengan arus perkembangan teknologi, tapi ini tidak bermakna kita terus meninggalkan kaedah atau teknik-teknik yang masih relevan, yang masih efektif untuk kita gunakan. Dan juga saya membina strategi ini kerana terpanggil dengan pendapat daripada Imam Al-Ghazali dan juga pendapat dari Dr. David Al-Sabah yang mengatakan bahawa kanak-kanak yang berumur dari umur 4 hingga 6 tahun mereka memerlukan belajar melalui bermain, melibatkan banyak deria dalam pembelajaran mereka. Jadi di situ saya terpanggil untuk membuat bahan-bahan yang sebegini dan juga pembinaan bahan-bahan ini saya libatkan hubungan dengan keluarga mereka, keluarga murid. Jadi ada kontak dengan murid, ada kontak dengan ibu bapa dan mereka seronok. Kami akan buat sama-sama untuk menghasilkan suatu bahan. Dan juga sebab yang seterusnya pula dia melibatkan ke-6 tunjang dalam kurikulum prasekolah kebangsaan. 6 tunjang itu dah saya terapkan dalam strategi-strategi yang saya gunakan. Itu jawapan daripada saya lah, Puan Harlinah. Okey, terima kasih Cikgu Farida dan saya yakin sukarelawan dari ibu bapa ni juga akan meningkatkan PIBTS di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah Puan. Okey, terima kasih Cikgu, tahniah sekali lagi. Okay, seterusnya kita beralih kepada pembentang terakhir dari SK Kempadan, dijemput Ustazah Dewi binti Tan. Dengan tajuk kajian tindakannya membaca Al-Quran dengan berdasarkan tema hukum nun sakinah dan tanwin. Persilakan Cikgu Ustazah Dewi, satu-satunya ustazah dalam kajian tindakan kita pada kali ini. Persilakan Cikgu Dewi. Selamat sejahtera dan selamat pagi semua. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator yang dikasihi, sahabat-sahabat yang berada di atas talian.
Sebelum saya membentangkan kajian tindakan ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Ustazah Dewi binti Tan, guru pendidikan Islam yang sedang bertugas di SK Padang, pengalaman mengajar baru 21 tahun. Seterusnya, tajuk kajian tindakan saya yang akan saya kongsikan itu penguasaan kemahiran hukum tajwid, nun sakinah dan tanwin. Okey, penyataan isu atau masalah yang dihadapi oleh murid saya. Yang pertama, penguasaan. Kurang penguasaan hukum tajwid dalam kemahiran membaca Al-Quran. Kerana hukum tajwid amat penting ya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang kedua, endah. Permasalahan hukum tajwid nun dan nun sakinah dan juga tanwin kurang diambil berat ataupun murid kurang endah akan kepentingan hukum ini dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga iaitu kategori. Pengkategorian ialah antara hukum-hukum tajwid nun sakinah dan tanwin ini sukar untuk dikategorikan kerana di dalamnya terdapat 5 hukum. Dan yang terakhir sekali, permasalahan ataupun isu yang dihadapi murid saya, aplikasi, iaitu mengaplikasikan hukum tajwid nun sakinah dan tanwin dalam bacaan Al-Quran. Strategi dan kaedah yang saya gunakan, strategi yang pertama itu melalui pemerhatian. Dilaksanakan melalui senarai semak yang telah dijalankan melalui peperiksaan ataupun pentaksiran berasaskan bilik darjah. Yang kedua iaitu temu bual, ujian dan soal jawab secara lisan terhadap murid saya kerana dalam pengajaran Al-Quran memerlukan talaqi musyafahah. Dan yang ketiga, latihan dan semakan. Analisis dokumen melalui ujian 1, ujian 2 dan ujian 3 mengikut tahap kebolehan murid. Dan kaedah yang saya gunakan dalam kajian ini, pertama ialah kaedah piramid nunti, kaedah pancing huruf dan kaedah kad ajaib. Okey, kita akan pergi lebih dekat lagi tentang kaedah-kaedah yang saya gunakan. Piramid nunti. Piramid nun tu adalah nun sakinah dan ti tu adalah tanwin. Jadi saya ringkaskan jadi piramid nunti. Mengapa saya menggunakan piramid nunti atau kenapa saya menggunakan kaedah ini? Menurut pengkaji Muhammad Khairul Bazli Draman tahun 2011, pemilihan bahan yang berbentuk lukisan ataupun visual sangat-sangat mempengaruhi pencapaian dan ingatan murid serta kepahaman murid dalam pembelajaran. Jadi setiap murid saya akan menghasilkan piramid nunti ini sebagai sifir hukum tajwid dalam tajuk nun sakinah dan juga tanwin. Okey, kalau kita lihat di paparan skrin sekarang, saya telah susunkan huruf-huruf berkenaan mengikut hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam nun sakinah dan juga tanwin. Bermula dari atas huruf yang satu sehinggalah ke huruf yang paling banyak. Bermula dengan iklab ba. Kalau kita lihat di paparan bacaan dengung untuk iklab, bacaan idgham bila gunnah tidak dengung, idgham al gunnah dengung dan sebagainya. Saya memang dah susun dengung, tidak dengung, dengung, tidak dengung dan dengung. Kenapa? Untuk memudahkan murid ini mengingati dan memahami hukum tajwid tersebut. Okay. Kaedah kedua, saya gunakan kaedah pancing huruf. Kenapa saya menggunakan kaedah ini? Sebenarnya saya sinonim dengan anak murid saya tinggal berdekatan dengan pantai dan aktiviti memancing adalah satu aktiviti yang mereka biasa lakukan. Bila murid menerima arahan, sila cari huruf idgham al-gunnah contohnya. Mereka akan memancing huruf ya, waw dan mim, nun. Okey. Kaedah seterusnya saya gunakan kaedah kad ajaib. Kenapa saya gunakan kad ajaib ini? Kad ajaib ini sebenarnya adalah kad-kad warna yang mewakili hukum-hukum tajwid, hukum yang 5 tadi. Okey, data analisis ini menunjukkan pembezaan penguasaan hukum nun sakinah dan juga tanwin sebelum dan selepas saya menggunakan kaedah-kaedah yang telah pun saya rancang. Okey, kalau kita lihat di paparan skrin, pertama itu adalah ujian diagnostik ataupun pretest yang kita dapat lihat. Yang berwarna biru itu adalah murid berpotensi ataupun murid lemah berjumlah 14 orang, sederhana 16 orang dan yang cemerlang hanya 8 orang. Okay. Setelah ujian diagnostik dijalankan, saya menjalankan ujian yang pertama. Sebelum ujian itu saya telah menggunakan teknik ataupun kaedah piramid nunti tadi dan murid menunjukkan kefahaman yang lebih baik. Kalau kita lihat pada paparan skrin, hanya 2 orang murid daripada 14 tadi telah mencapai tahap berpotensi, 13 sederhana dan 23 orang cemerlang. Dan saya amat terkejut dan berbangga melihat kepada ujian yang seterusnya kerana murid-murid yang bermasalah tadi dikatakan bermasalah atau berpotensi
sehingga sifar murid ini dalam tajuk tersebut. Dan 4 orang murid sederhana serta 34 orang murid cemerlang. Tidak cukup dengan itu, saya menambah lagi satu permainan bagi memastikan murid saya betul-betul menguasai tajuk ini. Jadi saya telah mengutarakan satu permainan PAK 21 itu hot seat ataupun kerusi panas. Bagi saya telah memanggil murid yang berpotensi pada awalnya dan di akhirnya mereka duduk di kalangan murid cemerlang. Murid-murid lain mengajukan soalan berkaitan dengan hukum nun sakinah dan juga tanwin. Ternyata alhamdulillah murid ini dapat menjawab dengan betul dan ini sangat-sangat membanggakan saya. Okey, impak kepada murid saya melihat kepada dua aspek. Itu pertama aspek sikap dan kedua aspek pembelajaran. Kalau kita lihat sikap ya, murid lebih berani melibatkan diri apabila mereka ini mengetahui ataupun memahami topik yang kita ajar. Yakin diri untuk bersama rakan, tidak saja mengharapkan rakan yang cemerlang. Dari sudut pembelajaran pula, kita dapat lihat perubahan pada murid tidak lagi mudah keliru. Dengan teknik piramid nunti ini mereka tidak lagi keliru. Mereka mudah untuk mengeluarkan hukum tajwid apabila diminta. Dan yang ketiga yang paling saya suka, mereka ini dapat menyiapkan latihan yang diberi menguasai hukum tajwid 5 ataupun nun sakinah dan tanwin. Dan akhir sekali mereka dapat mengaplikasikan dalam baca Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang betul. Thank you for your time dan di sini saya lampirkan sedikit dokumentasi sepanjang saya menjalankan kajian tindakan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah Ustazah Dewi. Saya ada satu soalan ya Ustazah. Berdasarkan pengalaman Ustazah dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kaedah yang manakah paling efisien murid dapat menguasai kemahiran tajwid, nun sakinah dan tanwin? Silakan Ustazah. Bagi pendapat saya dan pengalaman manis saya seanggap ini adalah satu kaedah yang sangat efisien dan berkesan, iaitu saya memilih kaedah piramid nunti. Kerana kaedah piramid nunti ni telah masuk ke dalam jiwa mereka. Sebab apa saya berkata begitu? Sebab murid saya bila saya mengajukan soalan, mereka sendiri akan menjawab. Jadi saya pun rasa terkejut dan teruja mereka ni boleh hafal dan telah memasukkan hukum tajwid ni dalam diri mereka sendiri. Jadi dengan mudahnya mereka ni dapat memahami tajuk tersebut. Pada awalnya saya beranggapan permainan itu lebih menarik minat mereka, tapi ternyata piramid nunti sangat-sangat membantu dan memberikan kesan yang efisien kepada pembelajaran dan kefahaman murid saya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala kesemua 9 pembentang kajian tindakan daripada ketiga-tiga sekolah telah berjaya kita dengar. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua pembentang-pembentang. Ini adalah kajian tindakan, 3 kajian tindakan yang terbaik daripada ketiga-tiga sekolah amanah. Saya serahkan semula majlis kepada Puan Pengurusi kita Ustazah Nazihah. Dipersilakan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pembentang kajian tindakan. Ucapan jutaan terima kasih juga kepada Puan Moderator kita pada hari ini, Puan Mispuah binti Hassan dan Datin Harlina binti Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan, sebelum saya akhiri majlis ini, marilah sama-sama kita hayati sepatah dua kata daripada Guru Besar SK Tanjung Lumpur, Puan Hajah Rushayati binti Hashim. Dan selamat pagi. Kajian tindakan merujuk kepada penyelidikan ke atas amalan oleh pengamal baik secara individu maupun pengamal lain. Di sekolah amanah, kajian tindakan merupakan satu elemen bagi menilai guru melalui sistem pengurusan prestasi. Guru dapat mengenal pasti tindakan yang akan menjana kemajuan murid. Guru-guru telah diberi pendedahan tentang kajian tindakan sebagai satu pembelajaran, penyelidikan dan kehidupan di dalam bilik darjah adalah saling berkaitan dan kompleks dengan menggunakan data bilik darjah secara efektif. Harapan kami agar perkongsian seperti ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Sekian. Terima kasih kepada Puan Hajah Rushayati binti Hashim atas ucapan yang telah diberikan. Hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya ucapan penghargaan daripada Guru Besar SK Tanjung Lumpur, itu tadi maka berakhirlah kolokium Sekolah Amanah Peringkat Negeri Pahang
2020, sesi perkongsian kajian tindakan secara atas talian. Majlis berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat. Kalau ada jarum yang patah, banyak kain tidak berjahit. Kalau ada silap dan salah, jangan jadikan kenangan pahit.